Inilah kebebasan yang sebenar, kisah Takumi di Malaysia. Pernahkah Anda rasa seolah-olah hidup ini dipaksa untuk berjalan di atas satu garisan lurus yang telah dilukis oleh orang lain? Bangun awal pagi, belajar bertungkus lumus, bersaing dalam peperiksaan, berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik. Tetapi tidak ada sesiapa pun yang bertanya, adakah awak masih mampu bertahan? Inilah kisah Takumi, seorang remaja Jepun yang memendam tekanan sehingga dia hampir tidak dapat bernafas. Dia menjalani kehidupan di sebuah bandar di mana segala-galanya harus tepat pada setiap saat, namun hatinya terasa kosong. Sehinggalah suatu hari, dia menjejakkan kaki ke Malaysia. Hanya dengan melangkah keluar dari kapal terbang, mendengar gelak tawa orang asing, merasai udara yang hangat, dan melihat keramahan yang tidak menuntut kesempurnaan, air matanya mengalir. Dia hanya mampu membisikkan satu ayat, inilah kebebasan yang sebenar. Jika Anda sudah bersedia, mari kita hayati kisah ini bersama-sama. Takumi adalah seorang pelajar sekolah menengah berusia 17 tahun dari Tokyo. Kehidupannya kelihatan sempurna di mata orang luar. Keputusan peperiksaannya sentiasa di kelompok teratas. Dia menghadiri kelas tambahan hampir setiap hari. Jadual hidupnya disusun dengan sangat teliti dari pagi hingga ke malam. Namun, di sebalik keteraturan itu, hatinya syarat dengan perasaan sesak yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Setiap pagi, Takumi bangun dengan bunyi jam loceng yang membosankan. Dia menyarung seragam sekolah, bergegas keluar rumah untuk menaiki tren yang sesak dengan orang ramai yang berdiri rapat dalam keheningan. Tidak ada sesiapa yang memandang sesama sendiri. Semua orang menunduk melihat telefon atau merenung lantai, seolah-olah mereka semua telah diprogramkan dengan cara yang sama. Dia merasa seperti dirinya hanyalah satu komponen kecil dalam sebuah mesin besar yang tidak mempunyai hak untuk menjadi perlahan atau berhenti. Di dalam kelas, guru berbicara tentang masa depan, universiti terkemuka, dan tanggung jawab belia terhadap negara. Rakan sekelas bersaing untuk mendapatkan markah, bersaing dalam peperiksaan, bersaing untuk membuktikan nilai diri masing-masing. Takumi cuba untuk tersenyum, cuba mengikut segala jangkaan, tetapi di dalam hatinya penuh dengan persoalan, jika saya penat, adakah saya salah? Persoalan ini tidak pernah berani ditanyakan kepada sesiapa, malah kepada ibu bapanya sendiri. Waktu malam adalah masa di mana tekanan itu meluap-luap. Apabila rumah menjadi sunyi, dia duduk merenung siling bilik. Fikirannya berputar memikirkan kegagalan yang belum pun tiba, namun dia seolah-olah dipaksa untuk berasa takut lebih awal. Jantungnya berdegup kencang, peluh membasahi tubuh, walaupun dia tidak bergerak. Dia tidak tahu apa panggilannya, dia cuma tahu ia terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Suatu hari, sekolah mengumumkan program pertukaran jangka pendek ke Malaysia. Ramai rakannya menganggap ia adalah perkara sia-sia yang membuang masa untuk mengulang kaji pelajaran. Namun bagi Takumi, perkataan Malaysia kedengaran seperti sebuah celah kecil di sebalik tembok hidupnya yang padat. Dia tidak tahu bagaimana keadaan di sana, dia hanya tahu bahawa ia bukan di sini. Malam sebelum bertolak, Takumi mengemas bagnya dalam diam. Ibunya bertanya dengan nada bimbang, "Belajarlah dengan rajinnya, jangan lupakan masa depan kamu." Takumi mengangguk, namun hatinya bergetar seolah-olah dia sedang melangkah keluar dari laluan yang telah ditetapkan sejak lahir. Di dalam kapal terbang, bunyi enjin kedengaran sekata semasa pesawat perlahan-lahan meninggalkan daratan. Takumi memandang keluar tingkap. Bandar Tokyo semakin mengecil, lampu-lampunya tersusun seperti litar elektronik. Dia tidak tahu sama ada perjalanan ini akan mengubah apa-apa, tetapi buat pertama kali dalam beberapa tahun, dia merasa sekurang-kurangnya dia sedang bergerak ke hadapan, bukan sekadar terpaku di tempat yang sama dalam keheningan yang menghimpit hati. Kapal terbang menyentuh landasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan gegaran kecil. Takumi menarik nafas dalam tanpa disedari. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu pesawat, dia terus menyedari bahawa udara di sini berbeza. Ia hangat, lembab, dan mempunyai aroma baharu yang bercampur bau rempah ratus makanan, bau debu kota, dan keharuman bunga-bungaan tropika di sudut bangunan. Segala-galanya kelihatan lebih bernyawa daripada apa yang biasa dia hadapi. Semasa menaiki bas program tersebut, dia memandang keluar tingkap.
Dia melihat jalan raya yang dipenuhi kenderaan pelbagai warna bersimpang siur dengan motosikal. Orang ramai berjalan, ada yang cepat, ada yang santai. Bunyi hon kedengaran sesekali, seolah-olah ia adalah sebahagian daripada rentak bandar. Berbeza dengan Tokyo di mana segala-galanya diatur rapi sehingga kelihatan seperti gambar pegun, di sini suasananya seperti ombak yang sentiasa bergerak. Pemandu pelancong warga Malaysia yang bernama Kak Maya menyambut mereka dengan senyuman lebar. Dia berbual seolah-olah sudah lama mengenali mereka. Penat ke? Kalau penat, beritahu ya, nanti kita rehat dulu. Ayat itu menyentuh hati Takumi dengan cara yang pelik. Kerana dalam kehidupan sehariannya, hampir tidak ada sesiapa yang bertanya, "Adakah awak penat?" Yang ada hanyalah soalan, "Adakah awak sudah bersedia? Boleh buat atau tidak? Mesti dapat markah berapa?" Hari pertama, program itu membawa mereka berjalan ke pasar malam berhampiran penginapan. Takumi berjalan dalam kumpulan dengan rasa kekok, takut tersalah laku, takut tersalah cakap, takut menjadi beban. Namun tidak lama kemudian, dia mula menyedari bahawa orang di sini tidak gemar mencari kesalahan orang lain. Seorang makcik penjual buah menghulurkan sepotong mangga untuk dirasa secara percuma, sambil ketawa kecil apabila melihat wajah Takumi yang terkejut kerana kepedasan sos pencicahnya. Tak apa, makan pelan-pelan," katanya dengan nada santai, seolah-olah kesilapan itu adalah perkara biasa. Waktu petang, kumpulan pelajar itu makan bersama di sebuah kedai makan tepi jalan. Meja plastik, kerusi rendah, dan suara orang berbual-bual kedengaran sama kuat dengan bunyi kenderaan yang lalu lalang. Takumi memerhatikan orang Malaysia yang duduk di meja sebelah. Mereka ketawa besar sehingga bahu mereka tergoncang walaupun makanan belum sampai. Ada yang bercakap mencela, ada yang mengusik satu sama lain. Tiada siapa yang kelihatan takut tersalah cakap atau melakukan sesuatu yang tidak kena pada masanya. Takumi terdiam seketika sebelum memanggil Kak Maya perlahan-lahan. "Orang di sini tak stres ke, Kak?" Kak Maya terhenti seketika lalu ketawa. "Stres juga, Dik. Siapa yang tak stres? Tapi kita tetap kena bernafas, kena makan, kena ketawa sikit-sikit. Kalau tidak, tak larat nak hidup." Jawapan itu sangat ringkas, tetapi seolah-olah membuka satu ruang di hati Takumi. Dia selama ini menyangka bahawa stres adalah sesuatu yang perlu ditelan dalam diam, perlu disembunyikan rapat-rapat kerana ia bermakna kita lemah. Tetapi di sini, orang menerimanya sebagai sebahagian daripada hidup dan mereka masih memilih untuk mempunyai waktu yang santai. Malam itu, dia pulang ke penginapan, membuka tingkap untuk membiarkan angin hangat masuk. Bunyi kota Malaysia kedengaran dari jauh seperti lagu yang tidak mempunyai penamat. Takumi duduk di atas katil dan membiarkan tubuhnya bersandar. Buat pertama kali, tubuhnya masih letih tetapi hatinya terasa sedikit lapang. Dia mula terfikir, mungkin kebebasan itu bukan bermaksud melarikan diri ke tempat yang jauh, tetapi mungkin ia adalah peluang untuk berada di tempat di mana tiada sesiapa bertanya kepada anda sepanjang masa tentang sejauh mana anda perlu menjadi hebat untuk dihargai. Keesokan harinya, program itu membawa pelajar melakukan aktiviti sukarelawan di sebuah sekolah kebangsaan kecil di kawasan pinggir bandar. Takumi menaiki van melalui deretan rumah kampung yang rendah berselang-seli dengan padang rumput dan gerai tepi jalan. Dia melihat kanak-kanak mengayuh basikal lalu melambai ke arah van tersebut seolah-olah mengenali mereka walaupun tidak pernah berjumpa sebelum ini. Imej itu membuatkan dia sedikit bingung kerana di Tokyo, melambai kepada orang asing sering dianggap pelik. Apabila tiba di sekolah, kanak-kanak Malaysia berlari keluar menyambut mereka. Mereka ketawa, memanggil-manggil antara satu sama lain dan bersalaman dengan pelajar pertukaran tanpa ragu-ragu. Seorang budak lelaki kecil berdiri merenung Takumi dengan penuh minat sebelum menghulurkan sebotol air. "Abang, minum air ni." "Panas," kata budak itu ringkas tetapi ikhlas. Takumi menyambutnya dan secara spontan berkata, "Terima kasih," dalam bahasa Melayu seperti yang diajar oleh Kak Maya malam tadi. Budak itu tersenyum lebar sehingga matanya sepet, lalu berlari semula ke arah kawan-kawannya. Aktiviti hari itu ialah mengecat pagar dan menyusun sudut bacaan. Takumi memegang berus cat dengan berhati-hati, takut comot, takut kerjanya lambat. Namun, Cikgu Malaysia yang menyelia aktiviti itu berkata dengan nada tenang, "Tak apa,
buat pelan-pelan. Kerja tu tak lari ke mana. Ayat itu seolah-olah kata-kata pujukan yang tidak pernah diterimanya daripada orang dewasa dalam dunianya. Semasa waktu rehat tengah hari, kanak-kanak itu duduk berkumpulan makan di bawah pohon besar. Ada nasi lemak, telur dadar, sambal, dan buah-buahan yang dipotong kecil. Semua orang berkongsi makan seolah-olah ia adalah perkara semula jadi. Seorang budak perempuan menghulurkan pisang kepada Takumi. "Abang, makanlah sekali." Dia menyambutnya dengan serba salah lalu duduk di samping mereka. Kanak-kanak itu tidak peduli bahawa sebutannya tidak jelas, tidak peduli bahawa dia seorang yang pendiam. Mereka cuma mengajaknya bersama. Takumi cuba bercerita sedikit tentang sekolah di Jepun. Seorang budak bertanya, "Abang belajar kuat sangat ke?" Dia terdiam kerana soalan itu terlalu terus terang. Dia mengangguk perlahan. Budak itu menunjukkan muka kasihan lalu berkata, "Kalau penat sangat, rehatlah, bang. Kalau tak rehat, nanti sakit." Dari mulut kanak-kanak yang belum pun berusia 10 tahun, ayat itu kedengaran sangat teguh, seolah-olah satu kebenaran yang dilupakan oleh sesetengah orang dewasa. Lewat petang, kerja selesai. Pagar sekolah bertukar menjadi warna yang cerah. Kanak-kanak menari dan bermain di sepanjang laluan. Takumi berdiri melihat warna yang dicatnya sendiri dan merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam hatinya yang telah terisi. Dia tidak mengejar markah, tidak bersaing, tidak membuktikan apa-apa, tetapi dia merasa dirinya berharga dengan cara yang aneh hanya kerana dia datang membantu dan ada orang yang tersenyum kepadanya. Dalam perjalanan pulang, dia duduk diam di dalam van, memandang langit yang luas. Cahaya matahari Malaysia terik, tetapi tidak terasa seperti lampu di dalam kelas yang menyuluh untuk mencari kesalahannya. Dia teringat kata-kata budak tadi, "Kalau penat, rehatlah," dan dia merasa kerongkongnya sedikit tersumbat. Dia tidak pasti bila kali terakhir dia membenarkan dirinya untuk benar-benar berehat. Malam itu, Takumi keluar berjalan di hadapan tempat penginapan seorang diri. Dia melihat penjual jalanan tersenyum kepada penunggang motosikal, dan pemandu teksi bertanya, "Nak ke mana, Dik?" dengan suara seperti seorang kawan, bukan seperti pelanggan. Takumi ketawa kecil. Itulah kali pertama dia ketawa tanpa perlu berjaga-jaga sama ada ia terlalu kuat atau tidak. Bandar ini seolah-olah tersenyum kepada orang asing, dan dalam senyuman itu, dia mula mendengar suaranya sendiri dengan lebih jelas sedikit demi sedikit. Hari cuti program pun tiba. Kak Maya membawa kumpulan itu melawat kawasan bersejarah dan bersiar-siar di tepian sungai. River of Life di Kuala Lumpur mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari yang berkilauan. Takumi berjalan mengikut rakan-rakannya, tetapi matanya lebih tertumpu kepada orang di sekelilingnya, pelancong yang bergambar, keluarga yang membawa anak kecil bermain, pasangan yang duduk makan ais krim di tepi jalan. Semua orang kelihatan sedang menikmati masa kini, tanpa perlu tergesa-gesa untuk membuktikan apa-apa. Di dalam masjid yang dikunjungi, suasana tenang dengan bau haruman yang lembut. Takumi menanggalkan kasut, berjalan di atas lantai yang sejuk, dan memandang ke arah kubah yang indah. Walaupun dia bukan seorang yang kuat beragama, ketenangan di ruang itu membuatkan hatinya terasa ringan secara ajaib. Seolah-olah ada seseorang yang perlahan-lahan melonggarkan ikatan yang menjerut dadanya selama ini. Selepas melawat, Kak Maya memberi masa untuk semua orang berjalan sendiri. Takumi mencari sudut untuk duduk di bawah teduhan pokok. Dia memandang air sungai yang mengalir, seperti kehidupan yang tidak berpatah balik. Kemudian, fikiran yang telah lama disembunyikannya mula muncul satu demi satu. Gambaran bilik darjah yang sunyi, kertas peperiksaan yang penuh dengan dakwat merah, suara guru yang berkata mesti boleh buat, suara ibu yang bertanya tentang masa depan, dan wajah ayah yang diam tetapi menekan dengan pandangan mata. Dia merasa dirinya seperti sedang memikul beg yang terlalu berat untuk masa yang terlalu lama, sehingga dia terlupa betapa ringannya belakangnya suatu ketika dahulu. Tiba-tiba, telefon di dalam saku bergetar. Satu mesej daripada ibunya, "Jangan lupa baca buku ya. Balik nanti kena ambil peperiksaan besar." Satu ayat itu sahaja, tetapi ia seolah-olah tangan gaib yang merentap jantung Takumi. Dia menggenggam tangannya dengan kuat, merasa sesak nafas. Dia cuba menaip jawapan, "Baiklah," seperti biasa. Tetapi hujung jarinya menggigil sehingga dia tersalah taip berulang kali. Dan pada saat itulah, air matanya mengalir tanpa sebarang amaran.
Ia bukanlah tangisan yang meraung pada mulanya. Ia mengalir dalam diam, seperti air yang merembes keluar dari retakan tembok yang telah lama rapuh. Dia cuba mengesatnya dengan cepat kerana nalurinya mengajar bahawa menangis itu dilarang, terutamanya di hadapan orang lain. Tetapi di sini, di bawah pokok di tepi sungai, di sebuah bandar yang tidak mengenalinya, tiada sesiapa yang merenung, tiada sesiapa yang bertanya mengapa dia lemah. Kak Maya yang lalu di situ ternampak keadaannya. Dia tidak terkejut, tidak juga mendesak bertanya sehingga membuatkan Takumi malu. Dia hanya merendahkan badan, duduk di sebelah Takumi, lalu menghulurkan tisu dalam diam. Selepas hampir seminit, barulah Takumi mampu bersuara pendek. Saya penat, Kak Maya. Kak Maya mengangguk, seolah-olah memahami segalanya. Kalau penat, menangislah. Tak apapun, katanya perlahan. Di Jepun mungkin kena simpan banyak, tapi di sini, lepaskanlah. Perkataan lepaskanlah membuatkan Takumi tersedu-sedu dengan lebih kuat, seperti pintu yang terkunci lama telah dibuka paksa. Dia berkata dalam tangisan, saya takut. Takut tak cukup hebat, takut kecewakan mak ayah, takut masa depan. Kak Maya tidak menyuruhnya menjadi kuat. Dia tidak menyuruhnya berfikiran positif. Dia hanya berkata, awak tu manusia, Takumi, bukan mesin. Ayat itu seolah-olah kilat yang membela hatinya. Kerana jauh di sudut hati, dia selama ini merasa dirinya dicipta hanya untuk menghasilkan keputusan. Dan, apabila tidak mencapai sasaran, dia merasa dirinya tidak berguna. Takumi duduk menangis dalam masa yang agak lama sehingga nafasnya kembali tenang. Dia memandang sungai itu sekali lagi. Airnya masih mengalir seperti tadi, tetapi di dalam dadanya terasa lapang yang luar biasa. Dia tidak perlu meminta maaf kerana menangis, tidak perlu terburu-buru menyembunyikan perasaannya. Dan dalam keheningan itu, dia mendengar suaranya sendiri dengan jelas buat pertama kali. Mungkin inilah kebebasan. Dia berfikir, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu meminta izin sesiapa. Selepas hari itu, Takumi bangun seperti orang yang baru sahaja meletakkan beban yang berat. Walaupun kebimbangan itu tidak hilang sepenuhnya, ia tidak lagi menyesakkan sehingga dia tidak boleh bernafas seperti dahulu. Dia mula lebih memerhatikan dirinya sendiri. Dia menyadari bahawa pada waktu pagi, dia tidak lagi terburu-buru membuka buku serta-merta. Sebaliknya dia membuka langsir, melihat cahaya matahari dan membenarkan hatinya berada dengan realiti hari ini terlebih dahulu. Aktiviti program pada hari berikutnya ialah belajar memasak makanan Malaysia dan melawat komuniti setempat. Kak Maya membawa mereka ke sebuah dapur kecil yang dipenuhi dengan bau serai, daun limau purut dan cili segar yang menusuk hidung. Makcik guru masakan itu mudah ketawa, bercakap laju dan suka mengusik pelajar. Letak cili sikit saja, tak pedas pun nak, katanya walaupun dia memasukkan cili sehingga Takumi mula berasa sangsi. Semasa menumbuk sambal, Takumi berdiri bingung dengan lesung batu. Apabila dia kurang bertenaga, makcik itu memegang tangannya dan mengajar rentak tuk-tuk seperti itu, lalu ketawa besar apabila Takumi tersalah tumbuk sehingga tomato terpelanting keluar mengotori meja. Rakan-rakan sekumpulannya ketawa berdekah-dekah, tetapi ia bukan ketawa mengejek. Ia adalah jenis ketawa yang memberitahu bahawa tidak mengapa, jenis ketawa yang masih memberi ruang kepada kesilapan. Takumi mendapati dirinya tersenyum tanpa disedari. Dia tidak terfikir, adakah aku nampak bodoh? Seperti setiap kali dia melakukan kesilapan di dalam kelas di Jepun. Dia cuma berfikir, ini seronok juga. Perkataan seronok adalah perkataan yang mudah, tetapi baginya, ia seperti perkataan yang telah lama hilang dari hidupnya. Apabila makanan siap dihidangkan tom yum, telur dadar, dan sambal belacan, Takumi kepedasan, sehingga matanya merah dan air matanya mengalir. Kali ini, dia ketawa dalam tangisan. Seorang kawan menghulurkan air sambil mengusik. Menangis lagi ke? Semua orang ketawa serentak. Takumi turut ketawa, tidak merasa malu, tidak merasa salah air matanya keluar. Waktu petang, mereka berjalan masuk ke dalam sebuah komuniti kampung. Ada rumah kayu, kedai runcit, dan bunyi lagu perlahan dari radio lama. Kanak-kanak bermain di lorong-lorong, orang dewasa bertegur sapa dengan nama, bukan dengan jawatan atau markah.
Takumi melihat seorang lelaki tua sedang membaiki basikal di hadapan rumah dengan tenang, tidak terburu-buru seolah-olah dikejar waktu. Dia berhenti melihat dengan penuh minat. Lelaki tua itu tersenyum lalu bertanya dalam bahasa Melayu yang perlahan, "Dari mana?" Takumi cuba menjawab, "Jepun." Lelaki tua itu mengangguk. "Jauh tu, baguslah." Kemudian dia menunjuk ke arah jantungnya sendiri. "Dekat sini, selesa tak?" Soalan itu membuatkan Takumi terkedu. Ia bukan soalan dah makan ke, bukan soalan belajar sampai mana, tetapi ia bertanya tentang hatinya. Dia menelan air liur, lalu menjawab perlahan, "Sekarang mula rasa selesa." Lelaki tua itu seolah-olah memahaminya. Dia berkata ayat pendek yang diterjemahkan oleh Kak Maya, "Kalau hati berat, letaklah sekejap." Sepanjang perjalanan pulang, Takumi memikirkan ayat itu berulang kali. Dia selama ini memahami bahawa hidup adalah tentang memikul beban terus-menerus sehingga sampai ke garis penamat. Tetapi di sini, dia melihat ramai orang yang tidak berhenti bermimpi, tidak berhenti bekerja, cuma mereka tahu bila mahu meletakkannya seketika. Mereka tahu bagaimana untuk ketawa, tahu bagaimana untuk makan dengan perlahan, dan bertegur sapa seperti manusia yang mempunyai perasaan. Malam itu, Takumi duduk menulis diari buat pertama kali dalam beberapa tahun. Dia menulis, "Hari ini aku ketawa sangat kuat dan tiada sesiapa yang memarahi aku. Aku mula merasa nafas aku sudah kembali. Hari terakhir program tiba dengan terlalu pantas." Takumi berdiri melihat beg pakaiannya yang sudah kemas tersusun dan merasa seolah-olah dia sedang menutup sebuah buku yang baru sahaja dia mula baca. Dia bukannya takut untuk pulang ke Jepun kerana tidak mahu balik ke rumah, tetapi dia takut rasa lapang yang baru dirasainya ini akan hilang sebaik sahaja pintu lapangan terbang Tokyo dibuka. Pagi itu, kumpulan pelajar pergi mengucapkan selamat tinggal di sekolah sukarelawan tersebut. Kanak-kanak berlari ke arah mereka seperti biasa. Tetapi kali ini mereka berpelukan dengan lebih erat. Budak lelaki kecil yang sama menghulurkan sekeping kertas lipat kepada Takumi. "Hadiah untuk abang." Di dalamnya ada lukisan orang berambut hitam yang sedang tersenyum di bawah cahaya matahari dengan tulisan bahasa Melayu yang agak sengit. "Abang Takumi jangan stres ya." Hanya satu ayat itu sahaja sudah cukup membuatkan kerongkongnya terasa sebak semula. Dia ketawa kecil dan cuba menjawab dalam bahasa Melayu, "Terima kasih banyak, abang akan ingat." Budak itu tersenyum dan membuat isyarat dua jari V sebagai tanda janji. Waktu petang, Kak Maya membawa mereka duduk di sebuah kafe yang tenang sebelum menghantar ke lapangan terbang. Dia meletakkan sebuah buku nota kecil di hadapan Takumi. "Ini buku kosong, kut-kut awak nak tulis apa-apa untuk diri sendiri bila dah balik nanti." Takumi mengusap kulit buku itu, seolah-olah memegang sesuatu yang menjadi bukti bahawa semua perasaan ini bukanlah sekadar mimpi. "Bila saya balik nanti, saya akan stres lagi kan, Kak?" tanya Takumi dengan suara perlahan. Kak Maya tidak berbohong. Dia mengangguk. "Mesti ada, peluangnya tinggi. Tapi awak dah tahu kan macam mana rasanya bila stres, dan awak ada hak untuk jaga diri sendiri." Takumi memandang gelas air sejuk yang mempunyai titisan air di luarnya. Dia teringat dirinya 2 minggu yang lalu, seorang budak yang menelan tekanan dalam diam dan berfikir dia mesti menanggungnya seorang diri. Dia bukan lagi orang itu sepenuhnya, tetapi dia masih tidak tahu bagaimana untuk menjadi orang yang baharu. Kak Maya mengambil sebatang pen lalu melukis satu bulatan kecil di atas tisu. "Ini adalah perkara yang awak boleh kawal." Kemudian dia melukis satu bulatan besar yang mengelilinginya. "Ini perkara yang awak tak boleh kawal, markah, jangkaan orang lain, masa depan yang belum sampai." Dia menunjuk ke arah bulatan kecil. Tapi di dalam bulatan kecil ini ada nafas awak, ada waktu rehat awak, ada permintaan tolong, ada meluahkan perasaan. Awak tak perlu berdiri di dalam bulatan besar itu sepanjang masa. Baliklah ke dalam bulatan kecil ini sesekali. Takumi terdiam lama, seolah-olah ayat itu perlahan-lahan menyusun fikirannya yang berselubung. "Saya dulu fikir kebebasan itu adalah lari jauh-jauh," katanya. "Tapi sekarang, saya mula rasa kebebasan itu ialah apabila saya tidak perlu membohongi diri sendiri." Kak Maya tersenyum. "Betul tu. Awak tak perlu jadi hebat sepanjang masa untuk menjadi berharga." Setibanya di lapangan terbang, suara pengumuman kedengaran bersahut-sahutan. Orang ramai mengheret beg ke sana-sini.
Takumi merasa hatinya sayu, tetapi tidak tenggelam seperti dahulu. Dia mengambil lukisan kanak-kanak tadi, menyelitkannya di dalam buku nota baharunya, dan menulis satu ayat di muka hadapan dalam bahasa Jepun, dengan nota kaki dalam bahasa Melayu yang dia ingat, "Aku ada hak untuk berehat." Sebelum menaiki pesawat, dia menoleh ke arah pintu keluar. Dia melihat Kak Maya melambai ke arahnya. Takumi menunduk hormat lalu melambai kembali. Dia tidak tahu betapa beratnya hari esok, tidak tahu sama ada jangkaan orang akan menghimpitnya lagi. Tetapi dia sudah tahu bahawa kebebasan yang sebenar tidaklah semestinya berada jauh sehingga ke Malaysia. Ia bermula daripada memberi izin kepada diri sendiri untuk bernafas dan mengakui bahawa dirinya adalah seorang manusia. Tokyo menyambut Takumi dengan udara dingin dan keheningan yang biasa. Tren masih sesak. Orang ramai masih berjalan laju seolah-olah masa adalah benda tajam yang boleh melukai. Dia kembali ke dalam gambaran yang sama, bangunan tinggi, suara pengumuman di platform dan wajah-wajah penumpang yang bersahaja. Namun kali ini, di dalam dadanya ada sesuatu yang berubah sedikit. Seolah-olah dia membawa pulang sedikit cahaya matahari dari Malaysia bersamanya. Hari pertama kembali ke sekolah, guru bertanya tentang pengalaman pertukaran tersebut. Beberapa rakan berminat kerana mahu mendengar tentang tempat pelancongan, tetapi ramai yang bertanya terus terang, "Pergi sana dapat apa-apa yang boleh bantu exam ke?" Takumi tersenyum nipis dan menjawab, "Dapat. Saya dapat sesuatu yang penting." Tetapi dia belum bersedia untuk menjelaskan semuanya, kerana ia bukanlah jawapan yang boleh diukur dengan markah. Tekanan mula merayap kembali seperti biasa. Jadual belajar tetap padat. Bunyi amaran peperiksaan masih bergema di kepalanya seperti jam loceng yang tidak boleh dihentikan. Suatu malam, Takumi duduk mengulang kaji dan merasa dadanya sesak, nafasnya pendek dan tangannya sejuk. Dia tahu serta-merta bahawa simptom lama itu sedang kembali. Tetapi kali ini, dia benar-benar berhenti. Dia menutup buku, meletakkan pen dan membuka buku nota kecil yang diberikan oleh Kak Maya. Di muka hadapan masih ada ayat yang ditulisnya, "Aku ada hak untuk berehat. Rehatlah dulu." Dia memejamkan mata dan bernafas perlahan-lahan. Kira 1 hingga 4 semasa tarik nafas, kira 1 hingga 4 semasa hembus nafas. Dia tidak cuba menghalau rasa takut itu supaya hilang, tetapi dia mengakui bahawa ia ada di situ dan dia masih boleh hidup bersamanya. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Dia bercakap terus terang dengan ibunya semasa makan pagi. "Mak, saya stres sangat. Saya dah cuba buat yang terbaik, tapi kadang-kadang saya rasa macam tak boleh bernafas." Ibunya terhenti. Kayu sepitnya kaku di udara. Wajahnya kelihatan seperti sedang cuba menterjemah bahasa yang tidak biasa didengarnya. "Kenapa baru sekarang beritahu?" Tanyanya dengan suara yang lebih lembut daripada yang disangkakan oleh Takumi. Takumi menunduk. "Sebab saya fikir kalau saya beritahu, Mak akan kecewa." Keheningan menyelubungi meja makan itu seketika sebelum ibunya meletakkan kayu sepit perlahan-lahan. "Mak tak nak kamu hancur. Mak cuma nak kamu ada masa depan." Nada suara itu tidaklah keras seperti setiap kali, tetapi ia sedikit bergetar, seperti seseorang yang baru menyedari bahawa harapannya sendiri telah menekan orang lain tanpa sengaja. Malam itu, ayahnya yang selalunya kurang bercakap, datang meletakkan segelas teh panas di atas meja Takumi. Dia berkata ringkas, "Kalau berat sangat, beritahulah." Itu sahaja, tetapi bagi Takumi, ia seperti sebuah lagi pintu yang terbuka. Hari berikutnya, dia pergi menemui guru kaunseling sekolah. Dia tidak meminta sesiapa untuk menyelesaikan seluruh hidupnya, tetapi hanya meminta ruang untuk bercakap tanpa dihakimi. Guru itu mendengar dengan tenang dan berkata dia akan membantu mencari jalan untuk mengatur jadual yang lebih sesuai, serta mencadangkan agar dia berjumpa pakar jika rasa sesak di dada itu kembali lagi. Takumi merasa lapang, bukan kerana masalahnya sudah hilang, tetapi kerana dia tidak lagi bersendirian. Pada satu hujung minggu, dia mengajak rakan baiknya keluar berjalan-jalan di taman awam. Bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk berjalan. Dia ketawa kecil apabila melihat kanak-kanak berlari mengejar satu sama lain dalam angin sejuk. Dan di dalam fikirannya, dia teringat budak Malaysia yang berkata, "Kalau penat, rehatlah." Takumi berhenti di bawah sebatang pokok,
memandang langit Tokyo yang berwarna kelabu cerah, lalu berkata kepada dirinya sendiri perlahan-lahan seolah-olah mengesahkan janji. Aku tidak akan membohongi diriku lagi. Dia tahu jalan di hadapan masih ada peperiksaan, masih ada persaingan, masih ada jangkaan. Tetapi sekarang dia mempunyai satu perkara yang lebih penting daripada sebelumnya, yaitu keberanian untuk menerima perasaannya sendiri dan keberanian untuk meminta ruang untuk bernafas. Air mata bertakung lagi, tetapi kali ini ia bukan air mata kehancuran. Ia adalah air mata kepulangan sebagai seorang manusia. Dia tersenyum dalam tangisan itu lalu berbisik perlahan, seolah-olah satu pengakuan yang paling jujur dalam hidupnya. Inilah kebebasan yang sebenar. Terima kasih kerana bersama dengan kisah Takumi sehingga ke penamatnya. Kadang-kadang, keletihan bukanlah satu kelemahan, tetapi ia adalah isyarat bahawa kita telah memikul terlalu banyak perkara untuk masa yang terlalu lama. Jika hari ini anda sedang stres, merasa sesak nafas atau tidak tenang, ingatlah bahawa anda mempunyai hak untuk berehat dan anda tidak perlu menjadi hebat sepanjang masa untuk menjadi seorang yang berharga. Jika anda suka akan kisah ini, tekan butang like, ikuti saya, dan tinggalkan komen untuk memberitahu saya bagaimanakah rupa kebebasan yang sebenar bagi anda. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Selamat tinggal.